Hai semua, video kali ni kita sambung untuk tajuk ni. So maaf lama menghilang sebab busy sangat-sangat. So sebenarnya kita tinggal lagi 5 video kot untuk tajuk ni. So Cikgu Syu harap awak dah clear untuk tajuk yang sebelum ni. Okay, untuk yang sebelum ni kita jawab soalan persamaan linear. Ada 3 persamaan linear. Okay, untuk yang tu Cikgu Syu suggest guna kaedah penghapusan kan. Boleh juga guna kaedah gantian, tapi kaedah penghapusan lagi senang lah bagi Cikgu Syu. Okay, kalau untuk yang kali ni, yang ni menyelesaikan persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. So untuk yang ni ada 3 kaedah. Kaedah penghapusan, gantian dengan graf. So antara 3 metod ni paling mudah adalah kita menggunakan kaedah gantian. Sebab even untuk silibus lama pun memang dia orang ajar untuk kaedah gantian je. So untuk silibus baru ni dia orang memperkenalkan sikit lah, ada tambahan mengajar kaedah graf dengan kaedah penghapusan. Okay, so yang ni nota je. Okay, yang ni yang Cikgu Syu sebut tadi, penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Okay, persamaan serentak ini boleh diselesaikan kaedah penghapusan, gantian dan kaedah perwakilan graf. So, untuk yang ni Cikgu Syu syorkan guna kaedah gantian. Okay, kita tengok contoh. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah pergantian. So, tengok persamaan ni, okay, yang ni linear. So, yang ni bukan linear sebab y square. Okay, so pergantian ni cara dia adalah yang pertama. Okay, yang mana linear itu adalah kita katakan sebagai persamaan pertama. Yang ni yang kedua. Okay, lepas tu yang linear ni akan masuk kepada yang bukan linear. So, antara awak nak masukkan x ataupun nak masukkan y. So, untuk nota ni dia masukkan x. Okay, dia pindahkan y ke sana. So, sebab tu tolak y. Lepas tu bahagi 2. Okay, lepas tu awak tengok yang ni dia akan masukkan ke dalam persamaan kedua ni. Okay, ada x ni kan. So, y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4 and then digantikan yang ni daripada sini. Okay, lepas tu bila dia selesaikan akan dapatlah satu persamaan kuadratik. Okay, lepas tu dia akan kita selesaikan akan dapat 2 nilai y. Okay, lepas tu kita akan cari nilai x ni. So kita masuk je dalam ni. So dapatlah 2x. So untuk soalan ni kita akan dapat 2 jawapan x, 2 jawapan y. Okay, tapi untuk bagi Cikgu Syu lah, Cikgu Syu prefer kalau awak nak tukarkan yang persamaan linear tu bukan dalam bentuk pecahan. Sebab bila dalam pecahan kadang-kadang dia complicated. Kalau macam yang ni senang sebab kita boleh potong kan, ni 1, yang ni akan dapat 2. So 2 darab 4 dapat 8, 2 darab 2, sorry 2 darab y akan dapat 2y. Macam mana kalau nilai tu 3 ke, so macam agak susah lah kalau kita dapat pecahan. Kalau kita masih boleh mengelakkan pecahan. Kalau yang tak dapat nak elakkan tu, kita kena maintain lah menggunakan pecahan. Maksudnya contoh 2x tambah 3y sama dengan 4 contoh. So kita nak gantikan x ke y ke masih lagi dalam pecahan. Tapi kalau untuk yang ni, kalau awak tengok, awak boleh pilih y. Sebab bila y sama dengan 4 tolak 2x. Kan kita pindahkan yang ni. So ini adalah persamaan ketiga. So bila kita masukkan ke dalam yang ni, so y kuasa 2 jadi 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. So yang ni kita kembangkan, kita akan dapat 16 tolak 16x tambah 4x square kan. Lepas tu pindah yang ni, tolak 4x tambah 5 sama dengan 0. Okay, lepas tu akan dapatlah 4x square tolak 20x tambah 21 sama dengan 0.
Okey, lepas tu awak guna kalkulator lah untuk selesaikan persamaan kuadratik ni. So, awak akan dapat 2x tolak 7. 2x tolak 3 sama dengan kosong. So, awak akan dapatlah x tu adalah 7/2. So, yang ni awak akan dapat 3. So, akan dapatlah x 3/2. Okey, lepas tu masukkan ke dalam yang ni untuk jadilah y. So, y sama dengan 4 tolak 2, 7/2. Awak akan dapat negatif 3. So, yang ni awak gantikan 3/2. So, akan dapat 1. So, jawapan dia masih sama. Okay, so tak kisahlah awak nak gantikan x ke, nak gantikan y. Tapi, kalau boleh, awak elakkan pecahan. Okay, sebab pecahan ni dia banyak songeh sikit kan. Sebab kadang ada benda yang kita salah tengok ke apa. So, kalau boleh lah. Okay, tapi kalau awak memang biasa guna pecahan ni, okey je. Okay, so ada dua cara lah nak guna. Okay, tapi kalau persamaan linear tu memang dia dah bagi macam bentuk macam ni, so sama je lah, memang akan kena guna pecahan. Okay, so tapi untuk yang soalan 7 ni, contoh 7 ni, awak masih diberi pilihan lah untuk nak dalam bentuk pecahan ke tidak. Okay, so ni contoh 7. So untuk persamaan serentak, persamaan linear dengan tak linear, cikgu syorkan guna kaedah pergantian. Okay, kita tengok untuk kaedah penghapusan. Okay, contoh 8. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, untuk kaedah penghapusan ni, awak kena cari satu persamaan yang biasanya kita samalah. Okay, tengok kat sini dulu. Okay, yang ni adalah persamaan pertama. Okay, yang ni adalah persamaan kedua. Okay, kalau tengok dekat sini, kita nak kena sama. Dekat sini x dengan y. Dekat sini x square dengan 2x square. So, jadi untuk persamaan yang atas ni lah, yang pertama ni, kena ikut yang ni lah untuk sama. Okay, so kalau tengok persamaan ni sangat simple sebenarnya. X kuasa 2 tolak 2x. Tolak xy sama 3. Kadang-kadang awak akan diberi lagi complicated lah persamaan tu. Jadi sangat susah awak nak guna kaedah penghapusan. Awak nak darab apa. Okay, sebab tu disyorkan guna kaedah gantian. Okay, so untuk yang ni, awak nak samakan yang bawah ni. So kat sini x kan. So maksudnya awak kena darab dengan x lah untuk dapat x square. Kalau untuk yang y ni, nak samakan yang bawah, maksudnya kena darab dengan 2x. So yang ni tak apa, nombor kan. So disebabkan yang ni nak kena darab 2x, sini nak ada x. So bila kita nak darab, kita kena seragam. So jadi kita guna darab dengan 2x ni. Okay, so 2x tambah, okay, cikgu show tunjuk kat sini. 2x tambah y sama dengan 4, kita darab dengan 2x. So kita dapat 4x square tambah 2xy sama dengan 8x. Okay, so kita dapatlah yang ni. So yang ni, okay, lepas tu dia, okay, apa ni, 2 tambah 3. So yang ni persamaan yang ketiga. Okay, so dekat sini dia dah shortcut. Okay, sekarang ni cikgu tulis kat sini. 4x square tambah 2xy sama dengan 8x. Okay, persamaan yang kedua adalah x square tambah 2xy sama dengan 3. Okay, lepas tu dia nak buang yang ni. Kita buangkan xy. Okay, sebab yang x square ni kita boleh guna untuk, kita boleh cari nanti guna, awak kata, persamaan kuadratik. Okay, so nak buang yang ni kita tolak. Ada salah ke? Oh, sorry, kat sini tolak sorry. Sini tolak. So bila tolak, maksud kena tambah lah kat sini supaya jadi kosong. So jadi 4x square tambah x square jadi 5x square. Okay, lepas tu yang ni dah hilang. Okay, 8x tambah, okay, sama dengan lah. Okay, 8x tambah 3. Okay, lepas tu kita pindahkanlah 5x.
square tolak 8x tolak 3 sama dengan kosong. Okay, yang ni. So kita dapatlah satu persamaan kuadratik. So bila awak tekan kalkulator, okay, selalu kita guna kalkulator kan untuk selesaikan. So bila awak tekan kalkulator, 5 negatif 8 negatif 3. So awak dapat jawapannya adalah 1.9136 dengan negatif 0.3115. Negatif 0.3136. Sasu. So bila dapat dalam bentuk pecahan, awak tak boleh menggunakan kaedah yang dalam kurungan tu, iaitu kaedah tarik silang tu kan. So awak kena tunjuk guna rumus. Antara awak nak tunjuk guna rumus ataupun kaedah penyelesaian kuasa 2 tu. Tapi biasanya kita akan guna kaedah rumus lah. So yang ni ada markah. Satu markah kat sini. Kalau awak tak tunjuk, awak akan hilang satu markah kat sini. So masukkan ke dalam rumus ni. So, X sama dengan bit adalah negatif 8. So negatif 8 plus minus. So negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A adalah 5. C adalah 3. Bahagi dengan 2, 5. Okay, awak nampak kat sini kan? Okay, lepas tu awak akan dapatlah X 8 plus minus. Awak kira yang dalam ni. So yang dalam tu 64 tolak 4. Okay, dapat 124 kat sini. Bahagi dengan 10. So X sama dengan 8 tambah 124 bahagi 10. Awak akan dapatkan kat sini adalah 1.936. Okay, yang kedua, okay, cikgu cuba sini lah. Yang kedua adalah 8 tolak 124. Tapi dalam exam jangan buat macam ni tau. Ni cikgu Syu tak muat ni. So dapatlah lagi 0.3136. Okay, so kena tunjuk awak menggunakan kaedah rumus. Okay, lepas awak dapat dua nilai X ni dengan yang ni, so yang ni dengan yang ni, awak masuk balik ke dalam yang pertama ni untuk dapatkan Y. So dapat kat sini kan 2. So digantikan X kat sini. So dapat Y pertama. Lepas tu untuk yang X yang kedua, awak gantikan, awak dapatlah Y. So untuk kaedah untuk soalan ni memang kita akan dapat dua nilai X dan dua nilai Y. Okay, so macam cikgu Syu sebut tadi lah, awak better faham guna kaedah gantian lah. So penghapusan ni kebetulan soalan ni agak senang sebenarnya. Nanti awak akan jumpa yang lebih complicated sampai kalau awak nak guna kaedah penghapusan ni awak macam bela sikit lah awak nak darab apa. So better guna kaedah pergantian. Okay, last kali contoh 9 ni ditunjuk menggunakan kaedah graf. So sebenarnya untuk silibus lama dia tak ada pun yang ni. Macam cikgu Syu sebut tadi lah. Silibus lama dia ajar hanya untuk kaedah gantian. So yang ni salah satu metod baru lah untuk awak tahu juga. So untuk graf ni dia ambil masa yang lama lah bagi cikgu Syu sebab awak kena cari nilai, lepas tu awak nak lakarkan, lepas tu awak nak kena cari jawapan akhir. Okay, and then awak kena ada kertas graf lagi untuk dapat jawapan yang lebih tepat kan. Okay, contoh 9 ni, selesaikan persamaan terletak yang berikut dengan menggunakan perkiraan graf. Okay, so untuk yang ni better awak ada satu table lah. Okay, bina jadual untuk menentukan titik-titik yang perlu diplot. Okay, so yang ni nilai Y bagi persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. So ini adalah nilai X. Okay, sebenarnya bila awak dapat nanti soalan yang akan datang, mungkin dia akan bagi you all domain lah. Maksud domain tu apa nilai X yang awak perlu cari. So nanti awak akan nampak lah contoh latih diri 3.4. Latih diri 3.4 awak akan nampak soalan tu dia akan bagi domain X tu berapa dari berapa ke berapa. So kalau dia tak bagi macam soalan ni, awak boleh ikut suka lah. Biasanya kita akan start dari kosong lah. Kadang-kadang kita memang consider negatif juga. Okay, tapi untuk contoh 9 ni dia tak consider negatif, dia consider positif saja, iaitu 0 sampai 5. So maksudnya untuk nilai X kita dah
kita tentukan kat sini. So sekarang ni kerja kita adalah kita cari nilai y berdasarkan nilai x tu. Okay, yang pertama ni 2x tambah y sama dengan 4 ni. So 2x sama dengan, oh sorry, kita dari y kan. So y sama dengan 4 tolak 2x. Okay, so bila awak masukkan x ke kosong, awak akan dapat 4. Okay, bila awak masukkan 2 dalam ni, sorry, 1 dulu. 1 awak akan dapat 2 kan. 4 tolak 2 adalah 2. Okay, bila awak masukkan 2 ke dalam ni, awak akan dapat kosong. Okay, itu cara kita nak cari koordinat dia untuk y. Okay, awak bila masukkan 3 dalam ni, okay, so 2 dah 3, 6 kan. So 4 tolak 6 negatif 2. Okay, masukkan 4 dalam ni, 2 dalam 4, 8. So 4 tolak 8 adalah negatif 4. So masukkan 5 dalam ni, 2 dalam 5, 10. So 4 tolak 10 dapat negatif 6. Okay, tu cara kita nak cari untuk yang persamaan yang pertama. Okay, untuk persamaan yang kedua ni, okay, y kuasa 2 sama dengan 4x. Okay, so bila awak masukkan kosong, awak dapat kosong lah. So bila awak masukkan 1, so y kuasa 2, awak akan dapat 4. So y sama dengan, okay, punca kuasa 4, awak akan dapat plus minus 2. Ingat, kalau dalam MX, bila punca kuasa, awak akan dapat 2 jawapan. Sebab tu kat sini, plus minus 2. Okay, lepas tu, bila awak masukkan 2, awak dapat 8 kan. So, punca kuasa 8 lah. Punca kuasa 8, awak dapat 2.828 buka something kan. Okey, tapi yang ni dia ambil satu titik puluhan je, so dapatlah plus minus 2.8. Okey, ni cara nak cari jawapan. Satu-satulah awak buat. Okey, lepas dah dapat ni, awak masukkan, masukkanlah lakarkan graf ni. Okey, so kalau tengok kat sini, untuk paksi X, dia akan consider yang ni lah. Okey, kosong, sini 1 kan, 2, 3, 4, 5. Okey, 6, 7, 8. Okey, lepas tu untuk persamaan yang pertama, yang ni, kalau X kosong, Y adalah 4. So, sinilah. Okey, bila 1, 2, bila 2 kosong, bila 3 negatif 2, bila 4 negatif 4, lepas tu 5 dapat negatif 6. So yang ni straight line. So kita garis lurus je. Okay, lepas tu untuk yang persamaan kedua ni, bila kosong, so kosong. Okay, bila 1 adalah 2. So 1 kat sini, 2 dan negatif 2. So 2 dengan negatif 2. Okay, lepas tu 2 adalah 2.8. So 2.8 kat sini dengan negatif 2.8 kat sini. Oh, patut cikgu cepat bagus. Warna biru lah pula. Okay, lepas tu 3. So 3 kat sini kan. Apa ni? Okay, 3 kat sini 3.5. So 3.5 yang ni dengan negatif 3.5. Okay, lepas tu 4. 4 dapat 4 dengan negatif 4. Okay, last sekali adalah 5, 4.5. 4.5 dengan negatif 4.5. Okay, lepas dapat tu kita sambung lah. So, dapat smooth macam ni. So, bila kita lukis ni, kita akan dapat 2 persilangan. Padam balik So, persilangan tu lah jawapan akhir dia. So, yang ni dengan yang ni. So, jawapan akhir dia adalah 1, 2 dengan 4, negatif 4. Okay, so ni adalah kaedah graf. So kaedah graf ni dia tak adalah susah sangat, tapi dia mengambil masa yang lama. Sebab awak kena cari nilai ni, lepas tu kena lakarkan lagi, lepas tu cari pula titik persilangan dia. Okay, so better lah awak menggunakan kaedah pergantian. Okay, so cikgu harap penerangan ni clear lah untuk tajuk ni. So kita jumpa lagi next video untuk latih diri 3.4. Okay, thank you semua. Bye.